Assalamualaikum, selamat sejahtera murid-murid, apa khabar? Cikgu doakan semua murid-murid tahun 3 berada dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira, ceria dan seronok belajar PDPR di rumah. Baik murid-murid, pada minggu lepas kita telah pun masuk kepada topik yang pertama iaitu kemahiran proses sains. Murid-murid, kita telah pun belajar kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati dan kemahiran proses sains yang kedua iaitu mengelas. Masih kamu ingat? Bagus. Jadi hari ini kita cuba hendak masuk kemahiran proses sains yang seterusnya iaitu mengukur dan menggunakan number, membuat inference, meramal dan juga berkomunikasi. Baik murid-murid, kita pergi kepada kemahiran proses sains seterusnya adalah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey murid-murid. Mengukur dan menggunakan nombor adalah kemahiran membuat pemerhatian iaitu memerhati, menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Apa itu alat berunit piawai? Alat berunit piawai adalah alat yang digunakan secara seragam di seluruh negara, di seluruh dunia, di mana mempunyai unit-unit tertentu. Ya, mempunyai unit-unit tertentu yang seragam, yang difahami oleh semua orang dan juga seluruh negara. Unit yang sama, ya. Baik, kita boleh mengukur dengan menggunakan ukuran alat yang digunakan juga unit tertentu. Contohnya contoh alat yang berunit piawai ni contohnya jikalau kita hendak ukur masa, kita memerlukan unit saat, minit dan juga jam. Maknanya semua unit dalam bentuk saat, minit dan jam sekata, seragam untuk seluruh dunia. Ya. Begitu juga dengan panjang dan tinggi serta berat. Baik murid-murid, kita pergi satu persatu. Ukuran yang pertama adalah masa. Ya, ukuran yang pertama adalah masa. Masa, alat yang digunakan ataupun masa boleh diukur di dalam alat seperti jam randik, jam tangan, jam dinding. Baik, di manakah kita boleh melihat jam randik murid-murid? Biasanya jam randik ni digunakan di dalam bilik sains ataupun digunakan sewaktu kita ada acara sukan untuk mengukur masa, mencatat masa. Begitu juga dengan jam tangan dan jam dinding. Jam tangan ni, cikgu percaya semua murid-murid ada jam tangan. Begitu juga dengan jam dinding. Jam dinding ni ada di kelas, ada di rumah, ada di dalam bilik kita, ya. Ada di mana lagi tempat? Di bangunan-bangunan, di kedai-kedai, ya. Okey. Untuk mengukur masa, kita menggunakan unit saat. Unit yang paling kecil adalah saat, kemudian minit dan seterusnya jam, ya. Okey, murid-murid, bagaimana pula ukuran untuk panjang dan juga tinggi? Panjang, tinggi ataupun jauh, kita menggunakan alat pembaris. Ya, pembaris. Kita menggunakan alat pembaris ataupun kita menggunakan alat pita ukur, ya, pita ukur. Ini adalah contoh pita ukur. Pita ukur ni biasanya kamu lihat tukang jahit baju ataupun tukang buat binaan, mereka ada alat tersebut, ya, untuk mengukur panjang objek yang mereka perlukan, untuk mengukur bahan, untuk mengukur objek yang diperlukan. Jikalau tukang jahit baju, mereka mengambil ukuran
badan kita, ya, panjang tangan, labuh kain, dan seterusnya. Murid-murid, unit untuk mengukur panjang dan juga tinggi adalah bermula dengan unit yang paling kecil, iaitu milimeter. Unit yang paling kecil adalah milimeter, iaitu mm. Kemudian sentimeter, cm, dan meter, m. Ya, ini adalah unit singkatan. M untuk meter, cm untuk sentimeter, mm untuk milimeter. Ya, contohnya dekat pembaris kita, biasanya pembaris kamu akan ada unit cm dan juga mm. Ya, atas tu adalah cm, bawah tu adalah mm. Okey. Okey, bagaimana pula dengan berat? Berat adalah kita boleh menggunakan alat untuk mengukur berat seperti penimbang berat badan, ya. Yang ni biasa kamu ambil ukuran semasa kamu berada di dalam darjah 1. Cikgu kelas akan mengambil ukuran berat badan awak, ya, untuk direkod di dalam buku. Kemudian kita ada neraca elektronik. Neraca elektronik ni adalah salah satu alat untuk mengukur berat juga. Biasanya kita boleh lihat di pejabat, ataupun kita boleh lihat di bahagian pos laju, ya. Kita boleh lihat di kedai-kedai, ya. Mereka ada neraca elektronik, ya. Baik, unit yang digunakan untuk mengukur berat adalah miligram, unit yang paling ringan, gram, sederhana, dan juga kilogram yang berat, ya. Baik murid-murid, apa beza di antara satu unit ke unit yang lain ni? Contohnya kalau kita tengok yang berat, bahagian berat, kita tengok ada 3 unit. Apa membezakan ketiga-tiga ini? Miligram adalah kita boleh mengukur objek yang lebih ringan. Yang paling ringan kita gunakan unit miligram. Objek yang agak berat kita gunakan gram, dan yang paling berat kita gunakan kilogram. Ada lagi unit yang kita boleh gunakan untuk mengukur yang paling berat, tapi yang tu tidak termasuk dalam silibus kita, ya. Sebenarnya ada lagi unit yang kita boleh ukur objek yang terlalu berat, ya. Baik murid-murid, bagaimana kita hendak mengukur panjang dengan betul? Bagaimana kita hendak mengukur panjang dengan betul? Kita perlukan langkah pertama dan langkah kedua. Okey, langkah pertama. Hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Maksudnya, hujung sini, kalau kita nak ukur, hujung sini, hujung objek ni adalah objek yang kita hendak ukur. Bawah ni adalah pembaris. Jadi hujung ni kita letakkan tepat di kosong, senggat kosong di hujung sana. Bukan di hujung pembaris, ya. Ni pembaris ni hujungnya. Hujung pembaris, kenapa kita tidak boleh ukur daripada hujung pembaris? Ya, kerana hujung pembaris tidak ada unit, ya, tiada ukuran. Kita perlu bermula daripada kosong. Kemudian kita tengok di hujung objek tersebut di mana ia berakhir. Murid-murid, cuba kita lihat. Ini adalah mata. Kita tidak boleh lihat, ambil ukuran dalam keadaan sengit. Kiri sengit, kanan pun sengit juga. Salah, ya. Kita kena ambil bacaan, mata kita tepat pada bacaan. Jadi, tengah-tengah sini. Kalau kita lihat, berapakah panjang objek ini? Ini adalah unit sentimeter. Kita lihat di manakah ia berakhir? Di angka 9. Jadi, ukuran panjang yang betul adalah 9 sentimeter. Ya, 9 sentimeter. Murid-murid, bagaimanakah kita hendak mengukur objek yang tidak sekata? Jikalau tadi ni kita nampak sekata, kan? Sebab panjang objek ni lurus. Jadi kita boleh ukur dengan mudah. Bagaimana kita hendak mengukur objek yang tidak sekata? Contohnya, objek ni membulat. Bagaimana kita hendak ukur? Baik murid-murid, kita ada 2 pilihan. Yang pertama, kita boleh ukur menggunakan tali, ya. Kita boleh ukur menggunakan
tali ataupun benang. Yang kedua, kita boleh ukur menggunakan pita pengukur terus, ya, kerana pita pengukur sudah ada ukuran, ya, dan dia boleh ukur benda yang membulat. Ataupun kita boleh ukur menggunakan benang, ya, tali, benang, ataupun apa lagi? Ribbon pun boleh. Kita boleh ukur menggunakan tali, ribbon ataupun benang, ya. Okey, caranya adalah kita tandakan dulu tempat permulaan. Contohnya sini kita tanda di sini. Kemudian kita letak hujung tali. Lilitkan dia. Kemudian kita berakhir di mana? Di pertemuan. Cuba tengok pertemuan. Dah ditanda, cikgu dah tanda. Jadi di sini adalah pertemuannya. Jadi kita nak tahu berapakah panjang ukur lilit botol ini. Kita tengok hujung sini ke hujung sini. Akhirnya kita pindahkan ke pembaris.